Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan dipilihnya kita menjadi salah seorang daripada penghuni yang memakmurkan rumahnya, di mana kalau kita lihat perangkap-perangkap yang telah digunakan oleh syaitan memang agak sukar untuk sampai ke rumah-rumah Allah walaupun kita berada di tepinya. Ramai orang yang tak sampai ke masjid, ke rumah Allah, walaupun mereka mempunyai alat-alat pengangkutan yang begitu banyak. Maka kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang telah diberi kepada kita ini, perlu kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana ini satu anugerah, ini suatu limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang patut kita fikir. Muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, tazkirah kita pada kali ini di bawah tajuk Al-Qalbus Salim, hati yang sejahtera. Di antara gangguan kepada hati kita ini banyak perkara. Di antara gangguan itu iaitulah dipanggil al-maksiyah. Maksiat adalah merupakan perangkap syaitan untuk menjauhkan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala pilih dia menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu." Tuan-tuan tanda bacaan ini. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya bacaan yang saya nak baca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini dia termasuk dalam zikir pagi dan petang, ataupun kita namakan dengan al-ma'thurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah. Jadi Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, mari kita sama-sama baca zikir pada waktu pagi ini. Tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syarakihi. Ini bacaan kita baca waktu pagi. Pernah baca dah kan? Selalu menjadi bacaan. Kalau yang tak baca lagi, kita ada dalam buku yang saya kumpul ini, bacaan pagi petang. Tuan-tuan boleh tengok di situ, ataupun mana-mana buku menarik bacaan ini. Ulang sekali lagi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah,
Asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Jadi Nabi kita ajar pada Sayyidina Abu Bakar baca doa ni pada waktu pagi, wa iza amsaita baca waktu petang, dan Nabi SAW tambah wa iza akhadta majja'ak bila kamu nak ambil tempat tidur. Maknanya bacaan ini Abu Bakar minta Nabi kita ajar supaya baca 3 tempat, pagi, petang dan ketika nak tidur. Menarik bacaan ini para jemaah sekalian. Terjemahan dia, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, wahai Tuhan yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang nyata yang terang. Itu sifat Allah Ta'ala, bersifat dengan ilmu. Dia tahu yang jelas, yang tersembunyi. Fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malika, pemilik segala perkara dan tuan dia. Tuan dan pemilik segala perkara ini, iaitulah dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Jadi kita bersaksi, bersyahadah di sini. Pada waktu pagi kita bersyahadah, pada waktu petang kita bersyahadah, pada waktu nak tidur kita bersyahadah. A'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan nafsu. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan nafsu kita, kejahatan diri kita, nafsu al-ammaratu bisu, yang sentiasa mengajak kita buat benda tak baik. Itu yang dalaman, dia panggil penyakit dalam diri. Wa min syarri syaitani wa syarakihi, dan aku minta berlindung daripada kejahatan syaitan, wa syarakihi, dan perangkapnya. Di sini dalam hadis ini ada 2 bacaan. Ada yang mengatakan wa syirkihi, a'udzu bika wa min syarri syaitani wa syirkihi, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan syaitan dan kesyirikannya. Syaitan tak mau tunduk pada Allah Azza wa Jalla, dia panggil itu syirik. Ataupun kita baca wa min syarri syaitani wa syarakihi dengan ra yang baris atas, kejahatan syaitan dan perangkap-perangkap dia, tali-tali dia. Maka Nabi SAW ajar kepada kita baca doa ini. Jadi kata di para ulama, Nabi SAW ajar kepada kita beberapa perkara dalam perkara ini. Rasul SAW yang sangat kasih kepada kita, suruh kita baca pada waktu pagi sekali, pada waktu petang, dan pada ketika nak tidur. Ini bacaan pelindungan supaya kita tak nak masuk dalam perangkap syaitan ataupun terjebak dengan ajaran dia. Maka kita tak boleh menyerah diri. Kalau tengok orang buat maksiat, tengok banyak sangat godaan, kita jangan kata oh zaman sekarang ni zaman memang dikuasai oleh syaitan. Tak. Sama juga dengan dunia yang ada pada hari ini. Tuan-tuan baca dalam surat khabar, tengok dalam berita, dengar orang duk cerita, dunia hari ini telah dihentam, dikuasai oleh Barat dan dikuasai oleh mana-mana negara. Barat, Timurnya, Cinanya, macam-macam kekuasaan telah menguasai. Bila kita tengok pembantaian terhadap umat Islam di Myanmar, kita marah aja. Hidup marah orang itu, marah orang ni. Orang tu tak hantar senjata, orang ni tak hantar tentera. Tetapi kita sendiri, senjata yang ada di tangan kita, tuan-tuan guna ke tak guna? Mana ada senjata kita? Kalau ada senjata kena tangkap awal lagi. La. Anta kafardil muslim. Tuan sebagai seorang individu muslim, kita ada senjata yang sangat tajam. Iaitulah senjata doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setakat kita duduk tengok kawan-kawan kita telah diunaya oleh tentera-tentera yang kafir ini,
Berapa kali dah kita bangun bermunajat pada Allah Azza wa Jalla pada waktu malam untuk membantu mereka dengan doa-doa kita. Selain daripada tabung-tabung yang diedarkan supaya kita bantu mereka, kadang-kadang kita tak ada. Kita tengok, kita marah ya. Sehari dua ni bila menang Presiden baru Amerika, saya tengok ramai di kalangan pemuda-pemuda kita ni tulis di wall, di Facebook dia, kekecewaan yang sangat nyata kerana menangnya orang ni. Saya kata, tuan-tuan dan juga puan-puan, isu Palestin adalah isu umat Islam bersama. Berapa orang dah bertukar Presiden Amerika, lagu tu juga Palestin. Jadi kita tengok apa saja yang berlaku dalam dunia hari ini, dalam negara kita, dalam mana-mana tempat dalam dunia, kita jangan mudah masuk dalam perangkap syaitan yang meletakkan kita di bawah kategori mudah kecewa, mudah duka cita, tetapi kita terlupa bahawa kita ada Allah yang mencipta Rabba kulli syai'i wa malikah. Saya kira ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini satu motivasi. Dia nak kita bersyahadah pada waktu pagi dengan siapa? Allah yang mengetahui perkara yang tersembunyi dengan yang nyata. Muslimin dan muslimat, kalau kita sedar ini dan merealisasikan bacaan ini dalam jiwa kita, Allah alim al-ghaib wa syahadah. Allah tahu segala yang tersembunyi, yang nyata. Berani ke tak berani tuan-tuan selepas salat subuh ini, kalau ada kawan-kawan ajak pergi buat maksiat, nak pergi tak pergi? Siapa nak pergi? Kalau kita pergi pejabat, contohnya pada waktu pejabat ada orang mari nak bagi rasuah kepada kita, nak ambil lagi. Sedangkan kita ada Allah yang sifatnya alim al-ghaib wa syahadah. Jadi kalau kita baca je doa ni tanpa menghayati, maka tak jadi. 2 hari lepas wartawan sahabat telefon saya, dia kata, Ustaz, kenapa hari ini ada sekolah-sekolah yang diserang histeria sampai anak-anak kita bertempit setengah sekolah tu, macam tak khabar, tak sedar. Sedangkan kita dah baca ayat kursi, baca Yasin, baca macam-macam dah baca. Saya kata kita jangan menyalahkan ayat kursi. Ayat kursi ayat yang Allah SWT turun mempunyai kelebihan yang begitu besar. Mungkin satu masa kita akan tadabbur ayat kursi. Sangat menarik tuan-tuan. Ayat kursi ini di antara afdalu ayatin fil Quran, ayat yang paling afdal dalam Quran. Surah Fatihah lah, ulama mengatakan Al-Fatihah surah, Ayatul Kursi ayat. Dia ada kategori. Kategori surah yang paling afdal surah apa? Al-Fatihah. Kategori ayat, iaitulah duduk di ayat Al-Kursi. Kita kata ayat kursi ni ayat yang begitu mantap kerana dia mengandungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bila dia mengandungi sifat Allah dan ayat nama-nama Allah, maka ayat itu sendiri secara automatik mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ayat Quran semuanya lebih, tetapi di antara ayat ada yang paling lebih. Yang jadi masalah bukan kesalahan ayat kursi, tapi kesalahan penggunaannya. Kita hari ini dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita baca ayat kursi berapa kali sehari? Kau tak aja hitung lagi. Tak, 5 kali. Maaf, 8 kali satu hari. Tuan-tuan tanda dalam kertas yang kita edar tu, salah satu bacaan dia, tengok bacaan yang bawah tu, Ayatul Kursi. Dibaca bila? Setiap kali selepas salat. Setiap kali lepas salat fardu kita baca ayat kursi, bermakna salat fardu kita ada 5 kali, ayat kursi 5 kali dibaca. Tambah lagi 3 tempat, pagi, petang, ketika nak tidur. Artinya
kita ada 8 kali bacaan ayat kursi yang menjadi rutin harian kita, iaitulah 8 kali. 8 kali itu gagah ke tak gagah? Mantap ke tidak kita punya benteng pertahanan? Jawabnya mantap. Apabila ayat kursi itu dijadikan benteng. Tapi kalau baca sambil tak tahu, baca tanpa kesedaran dan tak faham pemakna dia, maka kekuatan dia tidak memberi kesan. Tidak dinafikan pahala dapat, tapi dia punya power, kelebihan dia tidak memberi kesan. Maka kita kena baca dengan penghayatan, kita kena baca dengan keyakinan, kita kena baca dengan kita yakin bahawa ini adalah ayat pelindung yang diberi oleh anugerah oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Barulah dia akan jadi benteng pertahanan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar fatiras samawati wal ard, Allah yang mencipta langit dengan bumi. Waktu Allah cipta langit dengan bumi, takkanlah dia tak ingat penduduk di atas langit dengan bumi ini telah digezet, diduduki oleh manusia, jin dan segala hayawan dan segala tumbuh-tumbuhan. Allah bila dia cipta manusia, maka di sana telah terdapat peraturan-peraturan hidup manusia. Jadi kita sebagai seorang Muslim jangan duk mikir aku nak buat peraturan hidup sendiri, tak mau yang Allah Ta'ala, undang-undang syariat Allah Ta'ala tak mau, kita kata pergi cari planet lain kalau ada. Planet mana lagi nak duduk? Fatiras samawati wal, naik ke langit pun sama, turun ke bumi pun hak Allah Azza wa Jalla. Jadi takkanlah kita nak kata kita duduk atas bumi Allah, kita menjadi makhluk Allah, tiba-tiba peraturan yang Allah anugerahkan, berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, kita abaikan, kita cuai, kita tak mau terima. Ini satu benda ajaib. Kemudian Allah Ta'ala sebut Rabba kulli syai'in wa malikah, pemilik, tuan segala benda dalam dunia ini, dan dialah pemiliknya. Jadi kalau kita tengok siapa saja yang menjadi penguasa atas dunia, kita kata mereka bukan pemilik dunia. Dan dia tak kuasa penuh pun, dia kuasa setakat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sambil-sambil dia berkuasa, dia juga menjadi manusia yang sangat lemah. Karena itulah orang duk viralkan apabila seorang pemimpin dunia ini, Iskandar Zulkarnain, katanya bila dia nak mati, dia berwasiat, kalau aku mati, yang mengusung keranda aku nanti, jenazah aku diusung oleh pakar-pakar doktor dalam negara. Orang kata kenapa suruh doktor pakar pula usung awak ya? Nak usung jenazah ni siapa-siapa pun boleh. Yang sesuai macam tempat kita ni tentera-tentera yang usung. Dia kata dah, aku nak doktor pakar yang usung supaya masyarakat tahu aku ada doktor pakar yang paling hebat dalam dunia, tapi tetap aku mati juga. Itu motivasi secara tidak langsung. Nah, kalau zaman kita ini viral sungguh dah tu. Doktor pakar usung jenazah, bermakna doktor pun tak boleh nak buat apa. Yang berkuasa siapa dia? Rabba kulli syai' wa malikah. Yang berkuasa iaitu Allah, pemilik segala perkara, segala alam ini. Asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi setelah kita kenal Allah, begini sifatnya, begini dia punya kekuasaannya, maka sekali lagi kita bersyahadah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang layak untuk dipuja dan dipuji kecuali Engkau ya Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, cuba tuan menghayati bacaan. Kalau kita hayati bacaan yang kita baca ini, kita terasa kita mempunyai kekuatan, kita rasa kita gagah perkasa, siapa dia tak boleh nak lawan, nak lanyak kita. Sebab apa? Sebab kita ada Rabba kulli syai'in wa malikah, kita ada Tuhan yang memiliki alam ini. Dan akhirnya Nabi kita ajar a'udzubika min syarri nafsi, kita turun semula ke diri kita, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri aku. Diri kita ini kalau kita tidak menguasai dia, sebagaimana masyhur kata-kata daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu, nafsu, dia kata nafsu kamu ini kalau kamu tak sibukkan dia dengan benda-benda baik, syagalatka bil batil, dia akan sibukkan kamu dengan kebatilan. Kita yang kuasa nafsu kita, ke nafsu kuasa kita. Tuan-tuan boleh bayangkan hari ini siapa yang menguasai sesiapa? Kita menguasai nafsu ke nafsu menguasai kita?
Jadi kalau kita menguasai nafsu, maka kita didik dia, kita ajar dia, kita ajak dia ke arah jalan mana yang kita nak. Jangan sampai dia yang bawa kita. Insyagalatka inda apa ni, syagalatka bil haq, insyaghalta bil haq, syagalatka bil batil. Kalau kita tak sibukkan dia dengan benda baik, dia akan sibuk kita dengan benda batil. Kita didik dia, kamu jangan buat masalah dengan aku pagi pergi masjid, pagi ada zikir pada waktu pagi, ada dia punya jadual khas baca Quran, ada jadual ziarah sahabat-sahabat yang kita yang uzur, yang sakit, keluarga, orang yang terdekat, ada apa ni, charity, memberi bantuan kepada orang. Jadi jadual kita penuh, maka dia akan ikut apa yang kita nak. Tapi kalau kita duduk diamnya, awak ni macam tak ada kerja je, mari kita pergi pagi, pasar pagi pun dia ada, pasar malam pun dia ada, pasar petang pun dia ada. Yang dia tak adanya kat mana? Di masjid. Kata orang semua tempat dia boleh jumpa, kita boleh jumpa dia, tapi kita tak boleh jumpa dia di masjid. Wal-iyazubillah. Maka orang ini telah dikuasai oleh nafsu. A'udzubika min syarri nafsi, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri aku, wa min syarri syaitani wa syarakihi, dan aku minta berlindung dengan kejahatan syaitan dan perangkap-perangkap syaitan yang begitu banyak. Baik, banyak mana perangkap syaitan? Tuan-tuan tengok dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza asbaha iblis bassa junudah. Bila masuk waktu pagi, iblis telah menghantar tentera-tentera dia. Lihat tentera dia macam mana? Fayaqul man adalla al-yawm musliman albastuhu taj. Siapa dia boleh menguasai, merusakkan seorang muslim pada hari ini, nascaya aku pakaikan dia mahkota. Jadi mana orang yang paling hebat hari ini, iaitulah orang yang akan dipakaikan mahkota taj. Jadi masing-masing syaitan ni pergi bekerja untuk nak mendapat pingat anugerah daripada bos dia. Maka dia pergi, bila selesai kerja, syaitan balik bagi laporan. Dia kata, saya hari ini dapat menguasai seorang suami, aku attack dia sampai dia boleh cerai isteri dia. Jawab di bos syaitan, dia cerai pagi tadi, petang ni nak kahwin lain dah, selesai masalah. Mari pula syaitan lain, dia kata, bos, saya hari ni berjaya ganggu seorang pemuda sehingga dia derhaka pada mak dia, mengangkat suara depan mak dia, tak dengar kata. Syaitan kata, tak kuat, petang ni dia dah cium tangan mak dia, berbaik dah berdamai dengan mak dia. Mari yang lain pula kata, saya dapat goda seorang muslim sampai dia terjebak dengan melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kata di syaitan, anta, maknanya awak hebat. Sebab dia tak ambil yang kecil-kecil, dia pergi kepada jarak yang besar sekali, sampai orang ni melakukan perbuatan-perbuatan yang terlibat dengan syirik. Mari orang lain pula, dia kata, saya tak hebat, tapi saya telah goda seorang ini sampai peringkat dia telah membunuh seorang muslim yang lain. Syaitan kata, anta, makna awak hebat. Dua-dua ni dipakainya mahkota yang telah dijanjikan itu. Artinya hari-hari syaitan dia buat kerja. Syaitan dia buat kerja hari-hari. Ada seorang ulama mengatakan, Al-Hasan bin Saleh, dia kata apa? Syaitan itu buka pintu godaan kepada seorang hamba Allah Ta'ala tis'atan wa tis'ina baban minal khair. Dia buka depan kita 99 pintu kebaikan, yuridu bihi baban minasyarr minassu', kerana dia nak perangkap kita satu je pintu kejahatan. Ada 100 pintu, 99 lorong kebaikan. Kita nampak kita baik, tapi dia punya perangkap satu pintu saja untuk nak merusakkan kita. Maka dalam nota yang ada di tangan saya ini, penulisnya kata, daripada 99 aku pilih 10 pintu saja untuk kita perhatikan. Tuan-tuan boleh tanda 10 pintu syaitan nak merusakkan manusia.
Dulu kita bincang tentang 10 sebab nak meraih cinta Allah. Yang ni al-aks, terbalik. Tulis. Yang pertama, tanda dalam nota kita tu untuk peringatan. Yang pertama, at-tasdidul al-muhlik. Dia panggil keras sangat, melampau sangat kita dalam beragama. Oh, saya ni tak boleh dah. Nak tak ada dah. Nak jadi wali dah. Duduk tak bercakap dengan orang, duduk di masjid seorang-seorang. Itu dia panggil tasdid al-muhlik, yang membinasakan. Kita berbeza di antara iltizam, komitmen dengan agama, itu memang dituntut. Tetapi berlaku tindakan keras dalam agama, itu tak mau. Yang kedua, ar-raja al-qatil. Terlalu meletakkan tinggi level pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tanya kenapa awak tak solat ni, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu dia panggil mengharapkan saja. Akhirnya dia mengharapkan saja, tapi tak buat ibadat. Kenapa tak baca Quran tu? Tak ada masalah. Kenapa tak? Jadi itu dia panggil harapan-harapan yang palsu, yang dengan harapan dia baca hadis-hadis tentang harapan, tentang kelebihan-kelebihan Allah SWT beri pengharapan kepada hamba dia, tapi dia tidak beramal. Yang ketiga, ad-dumu al-khadda'ah, air mata lakonan. Dalam bahasa ada kata dumu at-tamasih, air mata buaya. Saya pun tak tahu air mata buaya nampak tak nampak, sebab dia duduk dalam air. Contohnya, bila kita pergi majlis-majlis munajat, dengar imam baca doa, menangis tak menangis kita? Allahu Akbar. Kalau malam 27 di Masjid Haram, tuan-tuan yang duduk di Masjid Haram buka tengok dalam TV pun menangis dah kita tak? Sebab orang semua menangis. Menangis kita dalam masjid ni, dengar tazkirah, dengar ceramah, sudah menangis. Berpaling tengok sebelah kita, kawan yang kita tak setuju angin dengan dia, tak salam juga. Ini dia panggil dumu at-tamasih, air mata palsu. Menangis sebab kebetulan jiwa tersentuh dengan bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir yang disebut, tetapi air mata tidak mengubah perjalanan hidup kita sebagaimana sepatutnya. Bila kita takut pada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan buat pelanggaran terhadap syarak. Ini yang ketiga. Perkara yang keempat, perangkap syaitan yang keempat, i'tiyadul ibadah. Ibadat yang sepatutnya kita lakukan semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla telah bertukar menjadi suatu adat rutin saja. Kita buat ibadat tidak mencari ruh ibadat, tetapi nak cepat-cepat selesaikan ibadat. Karena itu kadang-kadang bila mari bulan Ramadan, kita pergi siasat dulu. Masjid ni habis pukul berapa? Habis tarawih. Orang kata sini awal pukul 9.30 habis dah. Berapa rakaat? 20. Pergi tanya masjid sebelah pula, berapa awak siap? Pukul sebelah 20 juga kan. Jadi dia panggil adat, bermakna kita nak buat ibadat tu, bukan tak nak buat, tetapi tidak menjadi ruh kesan ibadat itu, tidak menjadi agenda. Yang ini saya perhatikan banyak masjid-masjid yang kita pergi, alhamdulillah, saya kata alhamdulillah, ada sebahagian pakcik-pakcik kita ni, Masya Allah, tabarakallah, Allah pilih dia ke arah kebaikan. Kalau maghrib pukul 7, pukul 6.30 dia pergi dah masjid. Orang kata awak apa cik mari, dia kata apa? Tak ada kerja duduk rumah. Ini masalah kita ni, minta maaf lah. Saya sebut ini realiti, salah satu daripada syarakihi, duduk di bawah kategori syarakihi, perangkap syaitan tadi. Mari sampai di masjid, dia tak masuk masjid, duduk dekat tangga.
menunggu kawan-kawannya seangkatan dengan dia tiba awal ke masjid, tapi bukan masuk dalam masjid, duduk di tangga buka kelak bual. Kalau masuk dalam masjid pun tidak menunaikan hak masjid dengan salat tahiyatul masjid tak buat. Patutnya lepas salat tahiyatul masjid, tuan-tuan ingat ke tidak hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia bersuci di rumah dia, kemudian dia datang ke masjid, duduk masuk dalam masjid, duduk solat, kemudian dia tunggu zikir sampai nak mari solat yang fardunya, apa Nabi kata, orang duduk di masjid telah ditulis pahala daripada keluar rumah sampai selesai solat, ditulis pahala bersolat. Dalam hadis menyebut intizarus salah, menunggu solat itu dianggap solat. Tapi kalau kita mari menunggu solat, duduk berbuah-buah ataupun tak masuk masjid aslan lagi, tak masuk masjid, duduk tunggu di tangga masjid ataupun di kursi-kursi yang disediakan, maka kita mengatakan orang ni pergi ke masjid telah menjadi satu adat dalam hidup dia. Alhamdulillah, dia tak pergi lagi ke tempat lain. Itu satu kebaikan. Tetapi malangnya peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia untuk pergi masjid, dia tidak gunakan sepenuhnya, tidak gunakan dengan sepenuhnya. Kemudian yang kelima, ihzar al-muqaddimat, iaitulah Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahawa jangan cuba ambil perkara-perkara yang boleh membawa kepada terjebak dengan benda yang tak baik. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Quran sendiri sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman itu supaya tunduk pandangan mata. Maka di sini para ulama ketika membincangkan hadis ini, mereka kata apa? Allah Subhanahu wa taala nak menutup pintu fitnah itu daripada awal. Sebab bila ada muqaddimah dibimbangi, biasanya dia akan pergi kepada khatimah. Bermula dengan tengok, cantik, molek, lawa kata orang, kemudian akan naik peringkat lagi pula, pergi pada peringkat-peringkat yang kedua, dia akan pergi kepada benda yang seterusnya. Sama juga apabila syarak Islam itu melarang daripada pergaulan bebas. Bila larang pergaulan bebas, maka kenapa? Sebab bila bergaul bebas, dia akan pergi pada terjebak. Hari ini mungkin para jemaah sekalian sudah dapat maklumat yang orang duk sebarkan dalam internet, kenyataan daripada pihak yang bertanggungjawab, bilangan anak-anak yang tak sah taraf. Dulu saya dapat angka lain, sekarang ni dah berapa? Banyak mana ada? Duk forward saja, tak baca. Ni masalah kita ni. Dia kalau dia jumpa apa-apa benda pelik, dia hantar ke grup, dia baca tak juga? Kau baca? Berapa ribu ada? Kita nak sebut pun rasa tak sampai hati. Cuma pihak JPN, Jabat Pendaftaran, kata bukan semua anak zina tu. Ada yang disebut dengan nama anak tak sah taraf tu, anak yang tidak didaftarkan secara rasmi. Contohnya ayah dia kahwin senyap-senyap, tak kira lah di Thailand ke di mana, bila balik dia tak daftar, tapi anak tu akan jadi anak tak sah taraf juga. Tapi yang membimbangkan, iaitulah majoritinya tak sah taraf itu hasil daripada perzinaan, wal'iyazubillah. Jadi ini dipanggil kita ini. Karena itu para ulama mengatakan di dalam Islam ini menyekat perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, rekaan-rekaan dalam ibadat itu lebih besar kedudukannya, sebab permulaan kita nampak macam baik, tapi akhirnya dia akan terjebak dengan ajaran-ajaran sesat yang hari ini kita dengar banyak kedengaran macam-macam ajaran ada. Yang terbaru lagi daripada Millah Ibrahim, ajaran apa saja dia panggil mertabak-mertabak tu, yang akhir sekali orang yang sudah sampai peringkat tinggi, dia panggil peringkat hakikat, tak payah solat lagi. Jadi orang yang hak minat dah, hak solat tak apa nak kuat dah ni, kalau jumpa dengan ni ajaran lagu ni, cepat atau tak cepat? Cepat.
Karena itu kajian yang dibuat, kenapa orang-orang muda hari ini mudah terperangkap dengan Syiah? Kenapa? Yang pertama, solat dia jamak. Tak payah duk solat Zuhur dengan Asar jamak dah, Maghrib Isya jamak dah. Jadi cuma dia kata baik sikit. Kalau belum jadi Syiah dulu jamak 5. Tahu jamak 5? Dia sekali dia solat. Dah, balik rumah dia malam tu dia semayang belakang daripada subuh sampai ke Isya, jamak 5. Dia kata ikut Syiah ni jamak 3 ya. Dia panggil perangkap belakang tu, perangkap syaitan. Satu lagi perangkap yang dia main, dia panggil nikah mut'ah. Ini semua ni dia panggil muqaddimat. Muqaddimat nak pergi kepada khatimah. Wal'iyazubillah, para jemaah sekalian, itu dia panggil permulaan-permulaan yang dibuat oleh syaitan. Kemudian kita pergi kepada yang keenam, al-ya's. Mudah putus harap. Saya secara realiti, beberapa kes yang saya terima, iaitulah pemuda-pemuda yang terjebak dengan dosa. Saya tak nak namakan dosa dia. Yang penting dia terjebak dengan benda mungkar, fahish, benda maksiat. Tak apalah, itu apa boleh buat, nasib dia. Tetapi lebih malang daripada itu, apabila dia duduk tanya kita, dia telah berputus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia telefon saya, Ustaz, Tuhan terima dah taubat saya. Saya kata Tuhan terima dah. Dengan saya dengar cara awak bercakap dengan air mata menangis ini, saya yakin husnuzan billah, Allah Ta'ala terima taubat awak. Dia jawab balik, dia kata saya rasa macam Tuhan tak terima lagi, Tuhan benci dengan saya kalau saya mati neraka jahanam. Kata subhan, ini semua dia panggil habaid. Habaid syaitan, perangkap-perangkap, tali-tali jerak syaitan telah masuk dalam kepala dia, sehingga dia al-ya'su al-qunut min rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini permainan syaitan kepada orang baik. Putus asa ni dia tak bagi kacau orang-orang yang buat maksiat, dah. Orang buat maksiat, dia bagi yang tadi ar-raja, tak apa buat maksiat, awak muda lagi, Tuhan pun maha pengampun. Sedap dia. Lepas-lepas buat maksiat rasa letih dah, kita daftar pergi umrah sekali, kena sekali tawaf, selesai masalah apa. Nah, dia apa, bukan zakat tak berhenti maksiat, tambah maksiat lagi. Ada harapan, dia kata. Ada harapan tu senyap dia. Tapi orang yang baik, ahli-ahli ibadat, dia mari dalam sudut al-ya'su, iaitulah putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, ibadat mafdulah. Maknanya kita suka buat ibadat-ibadat, ada lagi yang lebih utama. Ada yang lebih utama. Contohnya, seorang pemuda mari minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi berjihad. Rasulullah, saya nak pergi jihad. Nabi tanya, awak ada mak ayah? Dia kata ada. Tua dah orang tua ni. Nabi kata fafihima fajahid, balik berjihad, jaga orang tua ni. Ini dia panggil, kadang-kadang kita suka buat ibadat-ibadat sampai mereka ada orang ni menghabiskan banyak duit dia. Nak pergi umrah 2 kali setahun pergi. Haji tarah package VIP beratus ribu pergi. Tapi anak-beranak dia, jiran tetangga dia yang miskin, yang tersempit, duduk tak ada tabung derma di tangga-tangga masjid, tidak dibantu. Ini dia panggil ibadat mafdulah. Syaitan suka awak hebat ibadat, tapi mana lebih utama, menyelesaikan masalah keluarga kita yang kesempitan, ataupun kita hanya beribadat untuk diri kita? Kita tak kata pergi ibadat, pergi Mekah itu tidak baik, tetapi kita tidak pandai menguruskan suasana. Yang ke-8, iaitulah al-ilhah wa adamul ya'si. Jadi banyak sangat dia punya dia mari suruh kita buat rayuan banyak. Tak putus harap, tapi duduk rayu, tidak duduk mikir banyak, kerana itu dia panggil waswah dalam pemikiran kita. Yang ke-9, dia masuk melalui jalan ar-riya. Na'udzubillah. Buat ibadat banyak, tapi suka nak tunjuk dengan orang. Ini masalah. Yang ke-10, tak berani nak buat ibadat sebab takut riak. Ya ilahi, nak buat ibadat, saya bukan tak nak pergi masjid awal, tapi takut orang kata. Sedap kan? Ya. Ada setengah orang ni nak pakai kopiah, takut.
Dia beli kopiah yang lembek tu tak dalam poket, bila masuk masjid bawa pakai kopiah. Kenapa? Takut orang kata saya lebay. Jadi subhanallah tuan-tuan, 99 pintu kebajikan yang dibuat oleh syaitan, satu je dia nak, iaitulah pintu kerosakan. Kata di para ulama, di antaranya yang kita sebut ni 10 perkara, mungkin tuan-tuan sempat tulis 10 perkara pintu syaitan dia ajar kepada kita. Nampak perangkap-perangkap ini untuk kita selamatkan diri kita daripadanya, insya-Allah taala. Jadi sekali lagi saya ulang, zikir yang dibaca oleh, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ke tak ingat? Ingat dah. Zikir ni zikir waktu pagi, dan saya kalau boleh lah, insya-Allah taala, bukan kalau boleh, memang kena boleh. Memang kena boleh. Baca waktu pagi, petang dan waktu nak tidur. Ambil dalam buku mana-mana saja, buku biasa, buku Al-Ma'surat, zikir waktu pagi tu ada. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ada lagi riwayat yang lain yang menyebut tentang sedemikian. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah SWT beri kepada kita benteng ketahanan yang kental daripada terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan yang merusakkan manusia ini. Jadi siri Qalbun Salim ini tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Abu Anas Madani, tajuk dia Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Telah banyak siri-siri yang kita berbincang tentang perkara ini. Saya tengok di antara ilmu yang mesti diperluaskan perbincangan dalam masyarakat, iaitulah ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tentang pembersihan, penyucian jiwa. Ada orang kata, kenapa tak baca kitab-kitab yang lama? Saya kata, kita kumpul belaka kitab tasawuf yang lama, tapi kadang-kadang kita nak fokus kepada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita secara realiti. Tapi kalau kita baca kitab ni, martabak ni tinggi sangat, martabak pun akhir sekali kita tak tahu ke mana juga. Siapa ada seorang ustaz dia kata kita ni banyak sangat tinggi, bincang tentang martabak ni, akhir sekali boleh makan martabak dah kita. Martabak tak naik juga. Kata macam mana awak kata tak naik juga? Khatam dah kitab. Dah talaki kita kitab. Tapi solat sunat tak bertambah juga rakaat. Itu maknanya tak bergerak mutabak bolehlah. Jadi biarlah kita hidup realiti, duduk dalam alam nyata, alam yang jelas nyata bahawa kita hari ini sudah berada di akhir zaman. Tapi janganlah akhir zaman itu menjadi halangan kepada kita. Kenapa tak kuat ibadat ni? Dunia dah nak kiamat. Siapa tahu nak kiamat? Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kalaulah esok kiamat, hari ni ada di tangan kamu pokok, tanam dulu. Yang kata tak payah nak kiamat dah, tanam. Itu makna usaha kita kena buat. Jangan duduk menyalahkan naibu ala zaman wal aibu fina. Kita banyak menyalahkan masa, sedangkan yang aib, cacat celah itu duduk pada kita sendiri, bukan pada masa. Kalau nak kata orang dulu orang baik-baik, tapi orang sekarang ni tak ada orang baik ke? Ramai lagi orang baik, ramai lagi orang-orang soleh. Dan cuma Allah SWT uji kepada kita hari ini, di kalangan orang baik ada juga orang-orang yang kurang baik dan sebaliknya. Wal'iyazubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.